Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini anda semua bersama saya, iaitu Muhammad Khairuddin bin Maksul Haimi, SRK Kompleks Siswi di Crystal A. Pada kali ini saya bawakan tajuk iaitu adab-adab kita di media sosial. Allah menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya supaya kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Media sosial ini berkembang pesat pada tahun 2000 dan banyak dikeluarkan oleh Microsoft ataupun pelbagai jenama yang telah dikeluarkan. Antaranya biasa kita dengar Facebook, Instagram, ataupun kita sebut IG, Twitter, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Maka hukum asal menggunakan perisian ataupun kita sebut juga sebagai perisian Microsoft ini, hukum asalnya adalah harus. Tetapi penggunaan kita lebih cenderung kepada perkara yang haram, maka benda tersebut dia akan menjadi haram. Tetapi bila kita menggunakan sebagai untuk mencari pahala, maka kita akan dapat pahala dengan menggunakan benda tersebut. Maka apa yang penting kita kena tahu bagaimana kita menggunakan media sosial ini. Maka di sini saya gariskan 5 panduan untuk kita pelajari dan kita amalkan apabila kita berhadapan dengan media sosial. Yang pertama, jadikan media sosial ini sebagai medan dakwah. Bayangkan kalau kita post satu hadis ataupun satu ayat Al-Quran berserta dengan terjemahannya. Beribu-ribu orang dapat membaca dan memahami kandungan ayat tersebut ataupun kandungan hadis tersebut, maka kita akan mendapat pahala sebagaimana orang faham dan juga orang baca dan orang dengar hadis ataupun Al-Quran tersebut. Yang kedua, dalam kegairahan kita upload gambar di media sosial, maka kita kena jaga iaitu aurat kita. Sama ada aurat lelaki perempuan ataupun aurat sesama jantina. Kedua-dua kita kena jaga supaya kita tidak menayangkan gambar-gambar yang tidak senonoh di media sosial kita. Yang ketiga, kita jangan jadikan media sosial ini medan untuk kita menabur fitnah ataupun mengadu domba, ataupun kita kata medan untuk kita buat provokasi. Tak boleh, kerana perbuatan tersebut sangat-sangat dilarang dalam agama Islam kita. Bahkan sehingga perkara tersebut menimbulkan fitnah, lebih-lebih lagi dilarang dalam agama Islam kita. Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191 yang bermaksud, dan ingatlah fitnah itu lebih besar dari bahayanya daripada membunuh. Yang keempat, katakan tidak kepada gosip, iaitu kita bercerita tentang orang lain dalam media sosial kita, dalam IG kita, dalam status Facebook kita. Kerana bila kita menceritakan hal orang lain, maka sebaiknya kita teliti dahulu, selidik dahulu kesahihan perkara tersebut, barulah kita boleh update status kita ataupun IG kita. Kerana perkara-perkara tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan yang kelima, yang terakhir, berhati-hatilah dengan like dan juga share. Apa dia? Media sosial juga ada di antaranya page
yang berunsur menyesatkan umat Islam dan juga berunsur gay ataupun lesbian. Banyak kita tengok di Facebook dan juga IG, Twitter dan sebagainya. Perkara-perkara ini amat membahayakan kepada kita, terutamanya sebagai seorang pelajar. Maka janganlah kita menjadi sebagai orang yang bersetuju dengan perkara tersebut. Maka berhati-hatilah like dan juga share kita, kerana perkara tersebut akan dinilai dan ditengok dan akan dihitung di akhirat nanti. Supaya kita tidak menyesal, maka kita berhati-hatilah kita menggunakan jari kita untuk like dan juga share. Maka saya rasa sekadar itu dulu daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.